saya nak rujuk balik tentang my world lah, pada kita warisan. Jadi kalau kita lihat selepas penyataan di Parlimen, Datuk dah buat komen, tapi nampak untuk melalui Menteri Besar, dan saya rasa benda ini perlu dibincangkan dalam sini. Dan Datuk dah kata apa ini akan kaji nak bawa ke mahkamah dan sebagainya. Kenapa mereka boleh tindak dengan buat bincang dengan semua. Dan Datuk ni ada sini kata dia bersyukur dengan pemberian wang besar. Pertama sekali saya datang ke Parlimen pada kerana saya difahamkan Tan Sri Noyaku, Menteri Jabatan Perdana Menteri, akan memulai pembahasan pada Presiden Jabatan Perdana Menteri. Beliau akan menyebut tentang itu dan satu-satunya hujah yang digunakan oleh Kerajaan Malaysia ialah 3 batu nautika. 3 batu nautika ni tak ada reference di mana-mana undang-undang Malaysia maupun Indonesia. Kalau kita tengok undang-undang negara kita tentang kontenan dahsyat, ialah 12 batu nautika. Tetapi Akta Petroleum 1974 adalah satu akta yang mengatasi semua undang-undang lain. Dan kalau saudara lihat perbahasan akta ini, akta ini pada tahun 1975 bulan November, kita buka handset balik. Yang pertama ialah perbahasan oleh Tun Rahman Yaakob sebagai Ketua Majlis Sarawak pada waktu itu, bahawa dia menekankan akta ini mempunyai 2 unsur penting. Yang pertama ialah kuasa petroleum sebelum akta ini adalah terletak di bidang kuasa negeri. Sejak sebelum kita menyertai Malaysia dan Kelantan Melayu, negeri Kelantan sama seperti Sarawak adalah sebuah negeri berdaulat dan mempunyai kuasa di atas petroleum. Dan kuasa ini hanya boleh diserahkan melalui satu perjanjian. Dan perjanjian adalah mengikut akta. Unsur yang kedua ialah selepas negeri menyerahkan hak ini, sama ada onshore dan offshore yang disebut oleh Tun Rahman Yaakob, adalah menjadi tanggungjawab Petronas membayar pangkasan ataupun wang tunai. Term yang digunakan ialah cash payment, bukan royalty, bukan wang ehsan. Cash payment ini 2 syarat utama. Mesti dibayar dalam bentuk cash. Yang kedua, mesti dibayar kepada related government, related state government. Ini 2 unsur yang mengesahkan. Kalau tak ada 2 unsur ini, bayaran tersebut tidak dianggap sah dari segi undang-undang. Tun Razak dalam jawapan dia pada Lim Kee Siang pada 25 November 1975, ada dalam handset Parlimen 25 November 1975, menjelaskan bahawa 5% royalty ini akan dibayar kepada tiap-tiap negeri sama ada minyak tersebut dijumpai di perairan atau di luar perairan. Ya. Jadi 3 batu nautika tidak disebut dalam mana-mana undang-undang. Saya rasa kerajaan Malaysia telah melakukan silap. Jawapan saya pada Dr. Awang Ghazi semalam dalam mingguan saya telah sediakan. Saya bagikan jawapan saya pada 2 parti, iaitu saya yakin Perdana Menteri Tun Dr. Najib selepas berunding dengan kerajaan Kelantan akan tetap membayar royalti kepada kerajaan. Sekarang saya yakin Perdana Menteri hanya ambil satu step pertama, mengendurkan tekanan politik daripada orang-orang politik Kelantan yang menghendaki bayaran tersebut tidak dilakukan. Ini adalah satu komandan politik semata-mata. Ia bukan berasas pada undang-undang, kepada perjanjian, kepada mana-mana akta. Sekarang orang Kelantan sudah terima ada PC juga. Kelantan ada PC minyak, bagus. ada petrol. Dan saya yakin selepas kita berunding sekali lagi dengan Perdana Menteri, Kelantan akan dapat hak royalti. Kalau saudara refer kepada website Malaysia Thailand Joint Authority, pada muka surat di bawah fiscal regime, saudara akan lihat bahawa MPDA secara rasmi mengesahkan mereka membayar royalti kepada telaga-telaga di dalam kawasan GDA,
Di kawasan GDA kita ada 5 pelantar besar dan ada 12 telaga. Yang semuanya adalah dalam perairan Kelantan yang bertindih dengan Thailand yang telah dipopulitkan melalui Joint Development Agreement, di mana hak negeri masih lagi valid dan mereka telah membayar royalti kepada Malaysia 5%, kepada Thailand 5%, dan Thailand telah membayar royalti pada provinsi Songkhla 5% daripada portion mereka. Yang Kelantan tuntut adalah portion Malaysia. Jadi kita tetap akan meneruskan tindakan kita menuntut royalti bagi semua telaga, termasuk telaga GDA dan telaga-telaga dalam commercial arrangement area ataupun CAA dengan pihak lain. Kedudukan Petronas dalam kawasan GDA dan CAA bukan sebagai operator seperti yang disebut oleh Puan Mat Alwi. Petronas adalah JV partner dengan Thailand 50-50 dan dengan Vietnam mengikut kawasan lokasi. Kalau hampir dengan Malaysia 60-40. Kalau hampir dengan Vietnam, Malaysia 40, Vietnam 60. So kita akan tuntut semua hak kita ini. Dan apa yang saudara sebut tadi adalah tidak benar sebutkan. Saya berhubung dengan Tuan Guru Atlas memaklumkan keputusan ESCO dan dia bersetuju. Tapi kita ada 2 layer bargaining exercise. Guru yang basic yang guna supaya ada perbincangan di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang saya stick kepada faktor-faktor undang-undang dan legality bagi menentukan Kelantan akhirnya mendapat hak ini. Tetapi dalam exercise ini saya sudah tekankan bukan masalah Kelantan nakkan duit saja. Yang kita nak ialah transparansi exercise. Kenapa Petronas tidak boleh membentangkan di Parlimen penyata pengeluaran petroleum di seluruh negara? Berapa pengeluaran tiap-tiap telaga pada tiap-tiap tahun? Dan berapa nilai pengeluaran tersebut? Dan kedudukan tiap-tiap telaga. Termasuk Bumi Selatan yang disebut oleh Perdana Menteri akan dibayar kepada Kelantan dalam bentuk wang besar. Bumi Selatan pada pengetahuan saya adalah lanjutan daripada Bumi Utara yang duduk dalam kawasan Joint Development Area, di mana gas daripada Bumi Selatan dalam perairan Kelantan disalurkan melalui pipe ke Pelantar Cakrawala, menyebabkan Thailand mengenakan cukai terhadap gas Kelantan 100%. Tetapi ini tidak dinyatakan secara terbuka oleh Petronas. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan menuntut kejujuran, menuntut transparansi bagi pihak rakyat Malaysia. Kuat macam drama.